Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير. عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. Kita dengan sebuah hadis yang sahih tanpa pertikaian daripada para alim ulama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dengan sanadnya yang sahih, dan lafaz hadis ini adalah lafaz daripada Imam Abu Dawud. Kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan tawakal, yakin dan tawakal. Hadis yang macam ni adalah hadis yang dikaitkan dengan tawakal. Nabi SAW hadis yang berbunyi bahawasanya Nabi SAW apabila keluar daripada rumahnya, baginda akan berdoa dengan membaca doa tadi. Doa yang berbunyi Bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu pendek lah. Tambah lagi Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Yang bermaksud, ya Allah, dengan nama Allah aku berlindung dan aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada bahawa aku sesat ataupun disesatkan, aku tergelincir ataupun aku digelincirkan, aku menzalimi ataupun aku dizalimi, atau aku melakukan perbuatan orang jahil ataupun ia lakukan kejahilan terhadap aku. Dan sememangnya bila kita keluar daripada rumah, kita terdedah dengan macam-macam benda. Kita keluar daripada rumah kita, kemungkinan ada orang buat zalim kita, ataupun kita yang buat zalim orang, sepak terajang siapa-siapa ke, ataupun orang main buat kita, ataupun kita buat satu tindakan sebagai satu orang jahil, ataupun orang mana-mana orang jahil buat apa-apa dekat kita, ataupun kita sesat. Maksud sesat di sini, sesat dalam perjalanan lah, kemungkinan sesat tak mana-mana kan, ataupun kita disesatkan, berarti Allah, oleh kerana kita tak berdoa, maka Allah bagi kita mungkin sesat jalan dan sebagainya. Hadis tu umum. Ataupun kita gelincir ataupun digelincirkan, accident lah tu kan, bawa kereta terbabas sana terbabas sini. Kalau dah baca dah apa semua, tiba-tiba berlaku juga, itu tak payah dah. Yang tu kita serah pada Allah, pasal dia termasuk dalam qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Dah baca doa, dah berhati-hati, dah jaga bagi elok, nah, kemudian bawa dengan sopan santun, maksudnya elok-elok lah, ikut undang, insyaAllah kot. Tapi kalau kena juga, ya Allah Ta'ala nak bagi satu ujian kat kita. Sebab kita kena faham ketentuan Allah itu terbahagi kepada dua. Benda yang Allah dah takdirkan, dah tulis
dia terbahagi kepada dua bahagian. Qada Allah terbahagi pada dua. Ini dibincangkan dalam kitab-kitab tauhid, dibincangkan dalam kitab-kitab usuluddin. Ketentuan Allah terbahagi kepada dua. Pertama namanya qada yang mubram, yang kedua namanya qada yang muallaq. Qada yang mubram, ketentuan Allah yang pasti, buat bila lagu mana pun dia jadi ya. Buat bila lagu mana pun, usaha lagu mana pun, dia Tuhan kata dia jadi macam tu, dia jadi ya. Yang kedua, ketentuan Allah yang bergantung dengan doa. Nama dia muallaq. Muallaq bergantung dengan doa. Muallaq asalnya bergantung, bergantung dengan doa. Maksudnya Allah dah tentu kat kita dengan satu ketentuan. Tengok, kalau kita minta, kita berdoa, kita minta, maka Allah selamatkan. Allah akan akan ubah plan tersebut kepada yang lebih baik. Sebab tu bangun pagi-pagi, ulama ajak kat kita buat amal ibadat, suruh doa banyak. Kita semayang buat doa pendek-pendek, semayang pun pendek-pendek, dengan doa pun pendek, dengan semua-semua pendek. Pasal apa? Duk kejak lah, kejak kita punya kerja dan sebagainya. Sebab tu kerja yang paling bagus adalah kerja benda yang tak mengganggu kita punya amal ibadat, yang tak mengganggu urusan kita punya ibadat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Imam Al-Ghazali umpamanya dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, dia bagi saranan supaya kita ni bekerja adalah selepas daripada waktu duha. Maksudnya selepas daripada syuruk, isyraq. Lepas pada isyraq maksudnya dah terbit matahari, itu waktu bekerja. Dan sememangnya secara asasnya kalau bekerja kerjaan pun pukul 8 pagi. Asasnya macam tu lah, supaya kita ada masa daripada sebelum subuh, paling-paling tidak waktu subuh sampai terbit matahari, masa untuk kita berzikir, berwirid, semayang tu dah tentu dah, wirid, doa dan sebagainya. Antara waktu-waktu yang disuruh supaya kita banyakkan istighfar, kan, banyakkan kita berdoa, iaitulah ketika matahari sedang naik dan ketika matahari sedang turun. 5 minit 10 minit sebelum matahari tenggelam, waktu maghrib tu antara waktu bagus. Kalau kita dapat awal bersiap sedia untuk kita nak solat pada waktu sebelum terbenam matahari, itu lebih baik. Waktu itu semua waktu-waktu mustajab doa. Disarankan supaya kita banyakkan beristighfar ketika mana matahari sedang nak naik dan pada matahari ketika sedang nak turun. 5-10 minit tu waktu-waktu macam tu. Tapi dah kalau kita sendiri pilih untuk jenis kerja-kerja kita yang jenis kerja tak ada masa untuk buat amal ibadat, pandai-pandai lah cari waktu-waktu lain. Itu kena fikir sendiri. Oh, aku nak buat amal ibadat, ini aku punya masa. Ulama dia memang, kalau kita tengok sejarah dalam dunia Islam, para ulama ahli-ahli ibadat, kerja-kerja mereka cukup jaga amalan sebelum subuh dan amalan selepas subuh. Waktu time macam ni lagi tak terbit matahari tu, dia tak keluar di mana-mana. Dia fokus kat situ. Walaupun mungkin seharian dia pas sibuk, mai terbit, mai dah duha apa semua, kerja macam-macam, ada macam-macam kerja. Jangan ingat ulama pun dia tak kerja. Kalau kata macam kita tengok zaman dulu-dulu, banyak ulama-ulama mereka bekerja jadi pedagang dan sebagainya. Mereka bekerja, mereka ada kerja mereka, kan? Ada mungkin berdakwah dan sebagainya. Tapi time subuh ni, time-time sebelum terbit matahari, mereka tak mau diganggu time-time tu. Sebab time tu time cukup bagus munajat seorang hamba dengan Tuhannya, kan? Apatah lagi lepas daripada waktu subuh tu adalah waktu tukar shift antara malaikat dengan malaikat. Malaikat yang malam dah nak naik dah, kita kata nak tinggal kita, mai pula malaikat yang baru pula yang shift tengah siangnya. Satu hari sekurang-kurangnya ada 4 malaikat, sekurang-kurangnya Raqib dengan Atid, 2 naik 2 turun, 2 naik 2 turun. Kalau ada lebih pun saya tak tahu lah.
kan? Sekurang-kurangnya dah di habang atas ada raqib, ada atid. Dan kita kena faham dalam ilmu tauhid, ulama membahaskan adakah malaikat-malaikat ni nama dia bersifat dia punya nama individu ataupun nama jawatan ataupun nama jabatan. Jabatan raqib, jabatan atiq. Faham? Yalah, kalau satu dia hang punya nama apa? Nama raqib atiq ke? Hang punya nama apa? Raqib atiq ke? Hang punya nama apa? Yalah, maknanya yang jenis tulis amalan kita ni, satu raqib, satu atiq, dia jabatan lah. Jabatan raqib dan atiq. Maknanya bukan sikit, berlambak lah malaikat tu ada. Faham tak? Ada malaikat mungkin dia satu je, macam Jibril, dia ketua, dia satu kan. Ada malaikat yang lain, umpamanya malaikat jaga neraka, satu tu yang akan dia jaga, satu dia yang akan jaga seluruh neraka. Tak, yang kata Malik jaga semua malaikat yang jaga neraka ni, maka semua bukan satu lah, boleh jadi banyak. Faham tak? Jadi ada malaikat yang mungkin dia satu, dan ada malaikat yang mungkin dia mewakili jabatan banyak. Sebab itu ada ulama membuat satu bandingan, walaupun mungkin tak tepat sangatlah, sebab benda khilaf kan, benda tak tepat. Dia kata bayangannya punya banyaknya malaikat, satu manusia 10 jin 100 malaikat. Macam tu gambaran umum. Nak cerita detail tak ada dalil yang sahih yang bagi tahu, tapi gambaran dia macam tu. Setelah kaji-kaji ni beribu-ribu hadis ni, boleh digambarkan bahawa malaikat lagi banyak daripada makhluk yang lain. Habis tu bagi tahu kata satu manusia 10 jin 100 malaikat, itu cuma nisbah. Nak bagi tahu kata banyak. Kalau satu nisbah 10 pun dah banyak. Dan nak abang kata malaikat jauh lebih banyak berbanding makhluk yang lain. Okey, itu bukan perbincangan kita. Perbincangan kita yang utama pada malam ni, kita sedang membincangkan bahawa ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar. Kalau ikut tu pun masih lagi bukan perbincangan utama. Perbincangan utama adalah tawakal. Saya sebut yang kita nak bincang malam ni, pertama sekali qada dan qadar, ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah dengan iradahnya, dengan sifat iradat. Sifat Allah yang mana iradat tu bila ada pada Allah, sifat itu dia menentukan, dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni apa nak jadi hari ni, esok, semua tulis siap dah di Lauhil Mahfuz. Sebelum kita diciptakan dah tulis siap lah. Bila? Tak tahu nak abang bila. Dalam kitab dia kata azali, sebelum wujudnya makhluk dah tulis dah. Sebelum manusia ni semua dah ada, dah tulis siap dah. Dia nak beranak bila, nak lahir bila, tulis dah. Kemudian bila dia duduk dalam perut mak, bawa mai benda yang ditulis tu, kira serupa mai bagi resmi cok mohor, pam, ambil ni hang punya. Anak beranak apa hari bulan, anak mati apa hari bulan, anak kahwin bila, anak nak hidup bila, nak mati bila, nak kerja apa, nak hidup senang, semua tulis siap. Segala ketentuan dalam hidup kita mu'tamad. Kemudian kita teruskan kehidupan kita seharian, daripada kecil sampailah kita besar, melalui proses yang telah Allah tentukan. Setiap minit, setiap saat telah pun ditentukan oleh Allah. Ketentuan tersebut ada dua, ketentuan yang boleh berubah dan ketentuan yang tidak boleh berubah. Itu nama dia qada yang mubram dan qada yang muallaq. Yang tak boleh berubah, yang tu buat macam mana pun takkan berubah. Tapi yang boleh berubah adalah dengan doa. Dia berubah dengan apa? Dengan doa dan permintaan kita pada Allah. Masalahnya kita tak tahu yang mana satu boleh berubah, yang mana tak boleh berubah, kita tak tahu. Maka kerja kita terus berdoa. Ini tu. Habis semayang baca doa, sekali semayang sunat baca doa, sekali naik motor kenderaan baca doa. Ni dia kata apa tadi? Keluar rumah baca doa, sampai rumah baca doa, lagi pergi sana baca doa. Walaupun mungkin kita tak boleh nak ingat Allah setiap minit, setiap saat. Okey, paling-paling tidak kita ingat Allah pada waktu-waktu tertentu. Ingat beberapa hari ataupun seminggu, 2 minggu yang telah lalu, kuliah subuh saya bagi tahu, manusia dalam berzikir kepada Allah ni ada beberapa jenis passion manusia.
Okey, satu jenis manusia yang dia hanya takat semayang 5 waktu ya. Semayang 5 waktu, dia tak tinggal semayang. Okey, nak kata dia nak buat lebih-lebih, tak ada. Lebih-lebih tak ada. Dengar bunyi azan, kira baguslah kalau itu kira rajin lah. Dia boleh mau main masjid. Kalau setengah tu mungkin dia tak main masjid, tapi dia tak singgah semayang. Di rumah ke, di pejabat ke, di mana ke, dia singgah semayang. Tak mana pun dia semayang. Okey, yang tak semayang tu kita bawa tepi dah, tak masuk dalam rel langsung. Ni cerita manusia ingat pada Allah. Ada beberapa kategori manusia. Satu, dia ingat Allah takat semayang 5 waktu ya. Dia semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, dia takat macam fardu dia boleh buat. Sunat-sunat yang tu dia tak masuk geng lagi. Dia tak mau, belum lagi. Kebanyakan orang macam ni lah. Dia takat semayang, bebe, Assalamualaikum, Assalamualaikum, rajin sikit angkat tangan lagu tu, ya. Apa Rabbana atina fid dunya hasanah, betul tak betul baca, janji buat lah. Takat boleh buat yang fardu ya. Lepas tu yang lain-lain sunat mah tak ada. Hari-hari duk hidup ni, hari-hari ni kira nasib lah, kira macam pendek kata kita boleh letak dia ni kategori dia ingat Allah hanya semayang 5 waktu ya. Yang tu ya. Kalau ada yang lain pun sikit-sikit. Satu jenis manusia ingat pada Tuhan. Kategori nombor 2, manusia yang ingat pada Tuhan lebih sikit. Lebih sikit. Dah bagus dah, kita tengok, oh ada advance ni. Ni bagus Dia bukan takat ingat masa dalam semayang ya. Dia bukan takat semayang 5 waktu. Habis semayang dia zikir, wirid, doa, apakah lebih kurang. Orang pun duduk wirid semua ramai-ramai, dia pun duduk wirid, zikir, doa. Lepas tu sat lagi dia naik kenderaan dia baca doa, sat lagi dia sampai baca doa, sat lagi dia nak makan dia baca doa, habis makan dia baca doa, sat lagi dia nak tidur dia baca doa. Adalah doa zikir tu ada, tapi hanya pada waktu-waktu tertentu. Masa dia nak makan, dia ingat kat Tuhan, dia baca bismillah, apakah doa dia baca. Lepas tu habis, takkan masa tu duduk makan tu dia boleh ingat. Ada, dia tak sampai kategori macam tu. Dia tak sampai kategori macam tu. Dia kategori dia mula nak makan dia ingat, dia baca bismillah atau baca doa, takat tu ya. Habis tu masa duk makan, masa makan tak ingat lah, dia duk ingat makanan dia tu lah, ataupun mungkin dia sambil sembang-sembang. Kebanyakan orang macam tu. Okey, tapi dia dah, kita boleh bubuh darjah 2 lah kot. Kira bagus ya. Kira bagus lah. Daripada dulu ni telan pun tak pernah baca bismillah, doa apa pun tak ada, apa benda pun tak ada, doa-doa. Lah ni dah mula semayang, lepas tu dah mula semayang tu dah mula baca doa apa semua. Bagus dah. Lagi ada doa, sekali dia semayang sunat, sekali dia angkat tangan doa. Dia kira banyak lagi lah dia punya amalan. Tak cukup dekat tu, sekali lagi dia dah mula pegang tasbih, beli tasbih digital ke apa ke, duk baca istighfar 1000 2000, nak duk baca selawat 1000 2000, duk baca la ilaha illallah. Alah 1000 2000 nya mana 10 minit ya istighfar dapat 1000. 10 minit nak banding dengan sehari 24 jam. Sikit dia lah, tapi kira bagus lah, dia dah upgrade diri dia. Daripada cukup malas bab-bab zikir, wirid, doa apa bala ni, dia takat semayang 5 waktu ya. Dia dah mula upgrade hidup dia dengan amalan yang banyak. Dia rajin baca Quran, dia rajin zikir, dia rajin istighfar, dia rajin baca doa. Orang tak payah suruh pun dia nak buat. Dia tu kira dah bagus ya, kira bagus ya. Itu kita boleh bagi tahu dia kira golongan orang yang bagus pertengahan. Daripada tadi baru ustaz, ni dia kira bagus dah sikit lah. Baru kira bagus dah. Dan apabila dia belajar ilmu, dia mendekati, dia faham banyak benda, dia dapat bimbingan dan sebagainya secara lebih khusus, maka dia boleh ingat pada Allah setiap minit, setiap saat. Walaupun ketika duk makan, mula dia baca di mulut, sambil dia duk makan, dalam sini duk jalan Allah, 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 tak berhenti. Tu perlu latihan lama, perlu bimbingan guru, perlu ilmu yang banyak, kena belajar, kena berguru, kena buat amalan, kena ada latihan. Sehingga dia kata dalam hadis tu kata apa? Fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap mata kelip tutup, pejam celik napas naik turun, sini tak lupa pada Allah, 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 Allah. Ingatan dia, makrifat dia pada Allah setiap saat.
Hak ni dia panggil darjah manusia yang lebih terpilih. Sebab tu dia panggil dalam berzikir ni ada darjah orang awam, ada darjah orang khawas, dan ada khawasul khawas. Orang awam, orang kebanyakan, naik darjah tinggi sikit, dah mula zikir banyak, nama dia khawas, terpilih. Bila main satu peringkat anugerah Allah, apabila dia betul-betul dapat istiqamah hidup dia dengan zikir tak berhenti-berhenti, walaupun ketika dia bekerja, bahkan ketika dia sedang bercakap ke, dia buat kerja apa ke, sini duk jalan Allah 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 Allah. Oh, hak tu dahsyat ah. Hak tu dahsyat ah. Hak tu bukan jenis sembang-sembang, tak, bukan sembang-sembang itu. Yang tu jenis orang yang lebih banyak belajar agama, banyak amalan banyak. Dia pasal apa? Dia tak heran dengan dunia. Bila dia belajar banyak, dia faham, dia fikir, dia faham misi dan visi dalam kehidupan dia. Dia main ni buat apa dia kena buat, dan dia nak pi mana satu hari. Dia faham yang ni. Dia pelun main tu. Faham? Bila dia tak faham main te dunia ni untuk apa, maka dia fikir main te dunia cari duit lah. Cari duit, kerja, hidup senang, enjoy dengan anak, isteri, keluarga. Dia fikir yang tu. Maka dia takkan pergi level nombor 3 tu. Dia kira paling bagus pun duk main level nombor 2. Dia rasa macam dia bagus dah. Dia tak tahu ada lebih bagus lagi daripada dia. Dia boleh pergi upgrade diri dia lagi bagus. Okay? Lagi bagus. Maka dia memerlukan banyak lagi. Tapi peringkat kita di masjid, tuan-tuan duk main ni, main semayang, main mengaji, tuan-tuan boleh duduk kuliah macam ni, tuan-tuan boleh ambil bagi korban masa maghrib isyak, habis semayang duduk wirid zikir. Lepas tu orang semayang sunat, kita pun semayang sunat, duduk nganga semayang sunat. Buat dulu sambil-sambil belajar. Tak faham tanya ustaz, duk main mengajar, tiap-tiap malam ada ustaz main tanya hukum ni, saya nak buat ni macam mana, boleh sikit bagi penerangan pasal benda ni, pasal semayang sunat, pasal apa. Tanya soalan, belajar, perbaiki kita punya amalan. Kan? Rasa segan nak bertanya masa kuliah kot saat lagi. Saya rasa lah, saya rasa kadang-kadang setengah orang kalau dia tak berani tulis soalan, dia rasa macam ni, lagi kalau aku tanya saat lagi, orang nanti kata apa soalan bodoh macam ni. Tak tuan-tuan, memang semua orang manusia dilahirkan bodoh, tak reti, kena main belajar. Mana ada istilah soalan bodoh. Tulis soalan bagi orang boleh baca, faham sudah. Apa pula bodoh tak bodoh? Kita ya duk rasa macam tu. Padahal soalan kita tu ramai orang boleh ambil manfaat dengan dia punya jawapan. Walaupun basic soalan mudah-mudah ya. Soalan mudah-mudah. Kalau tuan-tuan mai tanya soalan yang dahsyat-dahsyat, apa level lain, kita kata benda level tinggi, kalau tuan-tuan rasa saat lagi apa nama orang tak faham benda-benda ni, tak apa, yang tu personal ya. Jumpa ustaz di mana, di luar di mana, saya nak tanya sikit pasal pelaburan dalam Islam ke apa. Oh tu cerita lain pula, aku nak more detail ke apa ke, kan, ni macam mana. Tapi bagi saya benda-benda tu bagus. Sebab tu Nabi kata kalau orang yang bertanya soalan dapat pahala 4 jenis golongan. Dapat pahala apa? Dapat pahala orang yang mengaji, dapat pahala orang bertanya sebab dia tanya soalan satu tu, dia dapat pahala kerana bertanya soalan. Dan dia ni juga dapat pahala banyak mana Tuhan bagi pada orang yang menuntut ilmu, yang ada kitab mengaji apa semua. Nah, yang cukup syarat sebagai penuntut ilmu. Ada juga yang tak cukup syarat, nama dia pendengar ilmu, dia ni pun dapat pahala juga. Guru yang mengajar dapat pahala juga. Maka orang tanya soalan dapat pahala 40, guru yang mengajar dapat 10, orang yang mendengar dapat 10, orang yang menuntut ilmu, talibul ilmi, penuntut ilmu 10, yang tanya soalan dapat 40. Ya, macam tu saya siap kalau pergi kuliah bawa tabung lagi suruh tanya soalan, pun orang tak mau tanya, sampai lagu tu. Cuma kita nak bagi tahu itu kategori manusia dalam berzikir. Maka apabila kita duk baca doa ni tuan-tuan, maka apabila kita duk baca doa ni, dia boleh merubah takdir. Inilah maknanya doa merubah takdir.
Tapi bukan semua takdir akan berubah. Nasib lah, kita tak tahu apa yang kita minta. Katalah lepas subuh kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Minta dunia baik, akhirat baik, kita minta. Tapi dalam sepanjang hari kita daripada pagi sampai ke malam tu, ada benda baik berlaku kat kita, ada benda tak baik berlaku kat kita. Maka kita kena faham bahawa ada ketentuan yang Allah dah ubah, dan mungkin ada juga ketentuan yang tidak dapat diubah. Maka benda tu walaupun kita minta benda baik, kita mau dalam hari tu baik je semua, tiba-tiba berlaku satu benda yang mungkin tak baik, maka kita kena percaya bahawa itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi diajarkan oleh ulama, antaranya disebutkan oleh Al-Imam Abul Mahasin Al-Qawuqji, seorang ulama besar di Al-Azhar. Dia panggil sembahyang istikharah daimah, nama lah. Dia suruh kita buat sembahyang, tapi saya cek dalam hadis tak ada lah sembahyang istikharah tu ada. Ini cuma mungkin saranan ulama saja, motivasi diri. Kata dia kan, syekh ni dia ajak murid-murid dia supaya kita sembahyang sunat istikharah lepas maghrib tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Sedangkan kalau kita belajar dalam kitab fiqh, hang ada masalah, hang ada benda nak pilih, baru hang sembahyang istikharah. Oh, dia ulama ni punya pandangan, dia kata tak apa, macam tu pun betul. Ini aku nak ajak satu lagi, iaitulah sembahyang istikharah tiap-tiap malam. Tak kira hang ada benda apa nak pilih ke tak nak pilih, tapi sembahyang tiap-tiap malam. Maghrib, antara maghrib isya bagi dapat 2 rakaat sembahyang istikharah. Dan ingat, setelah saya duduk perhati tengok dia, apa dia kata ni, saya faham lah. Dia nak ajak kita sebagai satu motivasi. Bila kita dah sembahyang sunat istikharah, kita buat apa? Sembahyang istikharah tu apa dia? Minta pilihan yang baik-baik. Kalau kita ada 2 benda nak pilih, minta Allah bagi satu kekuatan pilih yang baik, pilih yang betul. Apa kita buat, setiap langkah kita semua buat benda yang betul-betul. Maka dia kata, setelah mana kamu sembahyang 2 rakaat sunat istikharah tiap-tiap malam antara maghrib isya ni, maka ingatlah, dia kata bahawa dia suruh kita, motivasi diri kita, apa saja berlaku kepada kita pada malam itu dan keesokan harinya, yakin dan percaya itulah perkara-perkara baik yang Allah telah pilih untuk kamu. Jadi dia ajak kita supaya kita, dalam bahasa Arab dia panggil apa? Husnul muamalah, buat baik, bersangka baik. Kalau husnul zon, sangka baik. Husnul muamalah, supaya kita ni amal ibadat kita buat ni semua, kita rasa, dan semua bukan amal ibadat, apa saja kerja dalam hidup kita ni, semua yang paling terbaik yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Baik, itu yang pertama, tentang qada dan qadar. Kalau ada soalan lagi, tulis soalan. Mungkin tak cukup detail, tapi boleh tanya soalan kalau tuan-tuan tak faham. Yang kedua, kita belajar dengan hadis ni, dia mengajar kita kepada konsep tawakal. Setelah mana kita baca doa, serah pada Allah. Setelah mana kita baca doa, kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dan percaya. Lepas tu dia tajuk dia apa? Dia punya bab dia, yakin dan tawakal. Hang kena percaya, hang dah minta yang terbaik ke Allah, Allah dia bagi hang yang terbaik. Minta betul-betul lah, minta dengan hati. Kita selama ni minta tak betul. Minta pasal kita tak faham. Belajar bahasa Melayu, pi doa bahasa Arab. Lepas sembahyang baca doa dalam bahasa Arab. Faham ke tak? Alah, soalan dia faham ke tak? Majoriti masyarakat kita baca doa dan tak faham apa dia dalam bahasa Arab. Okey, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa makna? Itu senang-senang ya. Dak apa dia makna dia? Apa doa yang kita duk baca lagi? Aman baca doa apa? Bagi satu kepala satu doa apa dia? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Panjang-panjang lagi lah. Rabbana. Kata apa tu? Dah kata apa? Kita tahu tak dia punya makna?
Memang baca doa afdal dalam bahasa Arab, afdal baca bahasa Arab, tapi dengan syarat faham. Dia kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan duk gagah baca bahasa Arab tu apa? Ustaz yang reti baca bahasa Arab tu baca bahasa Melayu. Tuan-tuan duk gagah baca bahasa Arab, kalau tuan-tuan faham makna dia, silakan. Ataupun kalau tuan-tuan semayang di masjid, okey, gagahlah semua ramai-ramai baca bahasa Arab. Nanti tuan-tuan masa seorang-seorang tu, tuan-tuan ada macam-macam benda lagi nak minta bahasa Melayu lah. Punca hari ni kadang-kadang kita duk minta Tuhan tak bagi pasal hang cakap benda lain, hang mau benda lain. Cara minta tak betul. Buat permohonan mau benda lain, tapi surat mai minta benda lain. Permohonan benda lain tapi minta benda lain. Hang ni mau apa? Faham tak? Dia punya surat menyurat dia tak betul. Teknikal dia tak betul. Kena perbaikilah. Mintalah benda yang kita nak. Kan? Jadi nak baca bahasa Arab pun bagus, tapi kalau kita boleh faham itu 2 kali bagus. Nak baca bahasa Melayu pun bagus pasal kita faham. Sebab tu kadang-kadang saya lebih suka baca bahasa Melayu, kadang-kadang kita baca bahasa Arab. Selang-seli biar bagi bab saya sendiri tengok, kalau baca bahasa Arab, oh depa nak amin tak apa nak amin. Bila baca bahasa Melayu, oh depa faham amin. Dia amal lain lah amin. Apakah faham ah? Apakah faham? Oh faham. Okeylah. Jangan dah sampai baca bahasa Melayu pun tak ada amin juga. Oh jam ah. Hang ni faham ke nak minta? Ada pula orang buat layak buruk. Bila orang baca doa, dia tak mau doa, dia bawa tangan di bawah. Biasanya ni geng-geng pok-pok Al-Wahhab ni lah. Bila kita ni buat layak buruk, hampa minta benda lain, aku nak minta benda lain, pula dah dia boleh buat layak buruk tu. Dia betul-betulnya dia kata kononnya kita duk angkat tangan pada sembahyang ni, baca doa ni bid'ah, masuk neraka. Baby kat dia lah, baby kat dia lah, baby kat dia, dia mengaji dekat tu ya, baby kat dia faham dekat tu ya. Kita berlambak ada hadis Nabi baca doa lepas pada sembahyang. Kita pun tak kata wajib kena baca doa lepas pada sembahyang, tapi antara waktu mustajab doa adalah lepas daripada sembahyang. Kan? Maka kita baca doa, dia tak mau baca, tu dia yang pasal. Kita menghormati, hang tak mau baca, hang yang pasal. Tapi cuma kadang-kadang bila kita tanya, tak baca doa, ada apa tu imam tu dia minta benda lain, aku minta benda lain pula. Dia buat labor, dia buat labor. Padahal itu imam tu penghujung dia punya doa, dia dah kata apa? Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ibu doa, dunia minta baik, akhirat minta baik. Ada tak benda lain pada minta baik? Dunia akhirat ada apa benda? Apa dia benda? Ada benda lain? Tak ada dah. Semua doa dalam tu. Berarti tu imam tu dah minta dah apa hang mau tu pun. Allah Maha mengetahui. Tapi lah kadang-kadang dalam dunia ni ada macam-macam passion orang. Orang fikir macam ni, Islam kata macam ni, dia fikir macam ni, dia fikir macam ni. Lepas tu dia tak mau tanya, lepas tu dia tak mau belajar bagi faham. Akhirnya dia buat keputusan dengan kepala otak dia sendiri yang tak betul. Buat benda yang ikut dia punya pemahaman dia sendiri yang tak betul. Maka dalam hadis ni mengajar kita supaya kita lebih ada tawakal, serah kepada Allah. Sebab kita ni manusia yang lemah dan banyak sangat kerja yang kita buat seharian, banyak sangat benda dalam hidup ni, amat banyak yang kita tak mampu buat tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak, bahkan semua benda hidup kita ni semua Allah kena bantu. Allah yang tentukan, Allah yang takdirkan. Tanpa bantuan daripada Allah, apa benda pun kita tak boleh buat. Maka Islam mengajar kepada kita satu konsep namanya tawakal. Nak keluar daripada rumah, macam-macam benda boleh berlaku. Rumah kita boleh jadi macam-macam, kenderaan kita boleh jadi macam-macam, terus kita duk bawa kereta ni pun macam-macam boleh berlaku, terus kita duk bawa motor ni macam-macam boleh berlaku, kan? Macam-macam boleh berlaku. Kan, diri kita ni pun, terus kita duduk dalam masjid ni pun macam-macam benda boleh berlaku. Kita duduk di dalam rumah boleh jadi macam-macam, kita duduk di luar rumah boleh jadi macam-macam. Maka manusia tak dapat tidak, hidup dia kena bergantung dengan Allah.
dia kena ada konsep tawakal, berharap kepada Allah, al-khawfu war-raja' dan sebagainya. Kena berharap pada Allah, kena bergantung dengan Allah, kena berserah kepada Allah. Konsep tawakal tu kena kuat. Ikhtiar, doa, lepas itu kita serah, kan? Itu secara asasnya kita faham dalam Islam, mesti kena ada usaha buat sesuatu, kemudian doa, dan kemudiannya menyerah pada Allah. Dalam membincangkan konsep tawakal, ulama mengatakan orang yang berdoa tu dikira sebagai manusia yang dah mula ada ciri-ciri orang yang bertawakal. Orang yang berusaha dah mula ada ciri-ciri orang yang bertawakal. Walaupun berusaha belum begini nama tawakal, tapi dah ada ciri-ciri orang yang bertawakal. Tawakal tu duduk tak mana? Setelah dia usaha, dia berdoa, dan dia penyerahan hati dia kepada Allah. Dia tahu apa yang dia usaha, apa yang dia doa, Tuhan boleh tak terima. Sebab tu kalau nanti tuan-tuan belajar dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi, tuan-tuan akan belajar dalam bab berkaitan tentang topi besi Nabi. Nabi ada baju besi, baju perang. Nabi ada pedang. Nabi ada pedang berapa bilah? Ingat ngaji Syama'il, Nabi ada berapa bilah pedang? 7. Nabi ada 7 baju besi. Nabi ada 10 bilah pedang. Setengah ulama kata 11. Okey, ada 11, setengah kata 10 pedang. Nabi pergi perang, Nabi pakai baju besi, Nabi pakai topi besi, Nabi bawa pedang. Nabi bukan pergi dekat medan peperangan angkat tangan doa ya, ya Allah, bagi kami menang ya Allah. Dah. Yang tu pun buat, tapi perang lawan. Siap pakai baju besi lagi. Nabi tak payah pakai lah baju besi, malaikat tolong. Dalam peperangan Uhud, Nabi hampir wafat, pakai 2 lapis baju besi. Pasal apa? Nabi masa nak pergi, Nabi duk tengok sahabat-sahabat ni macam, kira bahasa kita kalau Pulau Pinang kita kata apa kan, awak aku tengok mereka ni sehari 2 ni, semenjak 2 menjak ni macam ceroy mereka ni, macam tu dia jadi ceroy tak? Nabi tengok mereka ni macam ceroy, takat semangatnya sembang terah, tapi mai tang praktikal tak apa kemah, amal ibadat pun tak apa kemah. Nabi sendiri rasa tak sedap hati masa nak keluar pergi peperangan Uhud. Nabi pakai baju besi 2 lapis, dan apa yang Nabi rasa tu memang benar-benar berlaku. Nabi jatuh, patah gigi, luka, hampir wafat, disebabkan para sahabat punya sikap yang pada ketika itu, gamaknya mereka menang pada perang Badar Al-Kubra, mereka rasa macam ranggi sikit lah, macam umpama tahu lah kami siapa, macam tu lah kot. Walaupun mungkin tak cakap macam tu, orang Pulau Pinang yang cakap lagu tu kan. Lagi contohnya, sahabat mungkin tak cakap lagu tu lah kot. Tapi mungkin sikap tu ada macam tu. Mungkin konsep tawakal tu lemah, mungkin banyak lagi lah sudut yang masih lemah. Akhirnya Nabi pakai 2 lapis baju besi, sehingga kan bila Nabi nak keluar ni, Nabi dah mula rasa sebagai seorang pemimpin, biasanya dia tahu lah, dia kenal lah, Nabi dan Rasul pula, dia boleh kenal, dia boleh scan tengok umat dia, sahabat pada ketika itu kan. Jadi Nabi pakai 2 lapis baju besi. Ulama kata Nabi tak ada tawakal ke yang pakai baju besi ataupun 2 lapis baju besi? Tak. Itulah nama dia ikhtiar, itulah nama dia usaha untuk menyelamatkan. Faham tak? Adakah apabila kita buat macam tu kita dikira sebagai tidak percaya kepada ketentuan Allah, tidak berserah kepada Allah, tak bertawakal pada Allah? Tak. Sebab disuruh dalam Islam kita berusaha. Itu nama dia ikhtiar. Pakai baju besi, pakai topi besi, bawa pedang, bawa perisai, bawa kuda, bawa apa, buat. Itu semua ikhtiar.
Sebelum nak pergi apa semua, doa banyak, menangis-menangis, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Dah habis ikhtiar, dah usaha, dah berlatih, dah buat macam-macam, dah yang ni kita punya final, kita dah buat semua, percaya betul-betul Allah tolong. Tu dia, insya-Allah. Kalau Allah kata hang menang, menang. Kalau Allah Ta'ala kata kalah, terima ya. Itulah yang terbaik yang Allah telah berikan. Faham tak? Dia suruh kita muhasabah diri. Itu nama dia konsep tawakal. Macam tuan-tuan, kita duk naik kereta, kita duk naik motor umpamanya, kita pakai baju apa, kita pakai baju sweater apa, baju kulit ke baju apa kan, pakai bogat tu lah. Prof duk naik motor pakai apa, hak sarung tangan tu semua tu kan, lutut punya apa semua tu, pakai kasut apa semua. Itu tak lari daripada konsep tawakal. Itulah nama ikhtiar. Kalau jadi apa-apa ada penyelamat. Betul, penyelamat yang sebenar adalah Allah, tapi Allah nak kita berusaha. Faham tak? Tak boleh terus naik motor dah lah naik gila-gila. Lepas itu dengan tak ada apa pun pakai benda safety. Lepas pada tu doa pun tak ada. Tak bawa lah, tak apa, Tuhan ada bersama dengan kita. Silap. Tu dia tak betul ya. Sesat lah pahaman lagu tu, pahaman yang tak betul. Ni hadis yang diajarkan kepada kita. Dan tengok dia kata pengajaran hadis, Nabi telah mengajar umatnya supaya berdoa apabila keluar daripada rumah dengan memohon perlindungan dan keselamatan diri. Apa doa ni baca habis-habis tak ada, pendek, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Habis-habis tak mau juga baca bismillah. Nak keluar pada rumah, bismillahirrahmanirrahim. Itu paling pendek dah. Nak mengapai panjang-panjang kata tak boleh, tak ingat, baca bismillah, baca doa ketika mana keluar daripada rumah. Pengajaran yang kedua, dia kata berserahlah kepada Allah supaya mendapat rahmat, selamat dan berkat. Semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada seorang sahabat Nabi, daripada isteri Nabi, nama dia Ummu Salamah. Nama dia betul-betul Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah Al-Makhzumiyah, daripada suku kaum Makhzum. Ini salah seorang isteri Nabi, Ummu Salamah. Nabi kahwin dengan dia, dia adalah seorang janda yang mempunyai anak ramai, dalam 7, 8, 9 lagu tu. Dia adalah isteri kepada Abu Salamah. Abu Salamah ni saudara susu dengan Nabi Muhammad. Masa kecil-kecil Abu Salamah dengan Nabi menyusu dekat ibu susu Nabi yang pertama. Nama dia Thuwaibah Al-Aslamiyah. Tapi apabila Abu Salamah meninggal dunia, maka banyak orang duk sebut-sebut nama Ummu Salamah. Nabi tak suka dengar dia duk perli-perli. Nak kahwin anak ramai, paling senang lah. Orang duk sebut, kita nak ambil tanggungjawab. Nak ambil tanggungjawab. Ni dia panggil perkahwinan package. Kahwin mak sekali dengan anak beranak, beradik-beradik, beranak-beranak. Faham tak? Bini tak payah beranak dah, sekali kahwin mak, turun main dengan anak, semua duk ada siap dah. Hak ni kena ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, jemo kalau jenis package ni. Lagi satu, untuk zaman dunia akhir zaman ni, pesanan untuk anak-anak muda yang nak berkahwin, bukan anak muda aja, siapa-siapa pula nak berkahwin, okey, di samping dah tanya ada package ke tak ada package, tanya lagi package juga. Package yang kedua, kalau nak kahwin, tanya ada hutang ke tak ada. Jangan tuan-tuan pergi kahwin dengan dia, lepas itu tuan-tuan nak kena menanggung segala hutang piutang. Kalau budak-budak muda, kena tanya dia, PTPTN bayar tanya. Jangan buat main. Kadang-kadang PTPTN 20,000, kadang-kadang mereka ni ada banyak, mereka pinjam sana, marah lah, apalah, 2-3 pinjaman ngaji universiti, tiba-tiba mereka nak bayar yang ni saja 2-30,000. 2-30,000 tuan-tuan. Dia dah kahwin dengan kita, dia nak kena duduk rumah, beranak, jaga anak. Dia ni masa dia duduk belajar, dia tak fikir kata satu hari nanti lepas dia habis belajar dia nak kahwin. Dia tak fikir. Dia akan fikir bahawa aku lepas ni aku nak pergi kerja, cita-cita aku nak jadi engineer Kelang, lepas pada tu aku dibayar. Lepas tu dia pula kadang-kadang dia buat pinjaman personal pula dengan mana-mana bank, dapat pula 40-50 ribu pula.
Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan nak kena pergi terima segala mak nikah benda ni semua. Lepas itu tak bayar, daripada telefon namanya ni bila nak bayar. Oh leceh, buat sakit otak sama benda-benda ni. Tanya siap-siap lah. Kalau kecuali kalau tuan-tuan duit banyak, tuan-tuan nak bayar, terpulang lah. Saya saja habang ya. Faham tak? Jadi kalau nak kahwin, tanya, baik lelaki baik perempuan, tanya kemampuan dia kan. Di samping tanya, ni semua package ni semua tuan-tuan nikah ya dengan dia, tuan-tuan nak terima dengan dia punya package semua kena ingat, kalau lelaki tak apa, kita kata secara asasnya dia bekerja dia bayar. Kalau perempuan, masa bila dia nak bayar semua benda-benda ni? Tapi Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi kekuatan kan. Sebab tu Nabi kata orang yang kahwin dengan janda ni, yang ada kemampuan, memang pahala dia besar. Pahala dia besar kan. Nabi kata apa nama hadis tu? Nabi kata, man sa'a ilal armalati wal miskin fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Siapa-siapa yang membantu orang-orang miskin, orang janda dan miskin, maka dia seperti mujahid, orang yang berjuang di jalan agama Allah. Jadi boleh makna kata kita tolong dia tu, sama ada kita tolong dia dengan berkahwin, ataupun kita tolong hantar barang dan sebagainya. Kesian orang janda-janda ni, kadang-kadang susah, dia baik dengan siapa pun orang cemburu kan. Orang suami siapa-siapa pergi tolong pun sekali lagi bini kawan tu cemburu. Dia kata tu pergi hantar barang rumah janda tu sudah gaduh pula. Kesian nak buat macam mana kan. Tapi cabaran dia tinggi bila berkahwin dengan janda. Siapa semua orang buat muka satu macam siapa? Tak apa, kita tukar tajuk. Tolong. Tapi itulah cabaran tak. Sebab tu dapat pahala besar orang yang kahwin dengan janda. Dia tolong janda, dapat pahala besar. Dia tolong anak yatim, dia dapat pahala besar. Yang mana pasal tak apalah saya ambil pahala tolong anak yatim. Hak pahala tolong janda, tuan-tuan lah buat. Faham tak? Kalau boleh buat. Okey, kalau rasa tak lepas, fikir pun jangan, tolong diri sendiri lagi bagus. Boleh faham? Saya kadang-kadang takut Prof nak cakap benda-benda macam ni. Mereka duk sembang sama-sama mereka dalam masyarakat ni. Mereka kata kalau mau nak cari bini, pergi jumpa Ustaz Syahul, dia ada katalog. Dia kata jam. Saya kata bila saya ada katalog? Kata Ustaz ada. Ada sekali dua saya bisa melawak. Saya kata saya ada katalog. Allah, dia duk pegang. Saya ingat video tu, mana video saya tak tahu lah. Ingat duk jalan dalam internet ni, dia duk buka kan, betul. Ustaz tahu, Ustaz ada katalog, mau kalau apa pun dia kata boleh pergi minta dia. Allah. Tu dia. Kita melawak pun dia percaya betul-betul jam. Okay, tuan-tuan, saya abang sekali lagi ulang balik, yang tu melawak saja. Nak cari sendiri. Okey, Ustaz tak buat package tolong cari bini pun tak ada. Okey, kerja belambak ada, tak ada masa pergi cari yang tu. Baik, itu satu hadis yang kita belajar berkaitan dengan tawakal. Di sini dia ada sedikit, dia bagi tambahan. Disunatkan membaca doa yang disebutkan dalam hadis ini ketika keluar daripada rumah kerana mengikut sunnah Nabi SAW dan untuk mendapatkan kebaikan yang ada pada amalan tersebut. Di samping mengingatkan kita supaya berusaha menjauhi daripada benda yang boleh menyesatkan kita, baik sesat pada agama, baik sesat dalam perjalanan, baik tergelincir. Maksudnya kita bila baca doa tu kita ingat aku pun kena bawa elok-elok sekali tergelincir, maksudnya boleh berlaku accident dan sebagainya. Dan daripada kita buat zalim ke orang, kita keluar tu kita jangan fikir nak buat naik orang, kita keluar jangan buat benda-benda yang termasuk daripada kerja orang-orang yang jahil. Dan di sini dia bagi satu lagi pengajaran, dia kata berlindung dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipelihara daripada terseleweng ataupun terkeluar daripada jalan kebenaran. Itu satu hadis. Dan saya rasa cukup sampai sekadar itu saja.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.